Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa nasarihi wa atba'ihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Nashhadu annaka ya Rasulullah qad balaghta risalah wa nasahta ummah wa adaita amanah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dimuliakan Allah, lagi dirahmati tuan-tuan imam, pengurusi, timbalan pengurusi, saf-saf kepimpinan masjid yang terdiri daripada pegawai-pegawai dan ahli-ahli jawatan kuasa, khususnya para asatizah, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat jamaah maghrib yang dirahmati Allah sekalian. Seperti biasa, kehidupan kita senantiasa diuji dengan pelbagai-bagai nikmat dan musibah. Tetapi sebagai hambanya yang mukmin dan beriman dengan Allah dan hari akhirat, apa jua musibah yang menimpanya, maka marilah kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita ke hadratnya di atas kurniaannya kepada kita sehingga ke hari ini. Kita bersyukur dalam apa jua keadaan Allah memilih kita untuk berada di atas rumah, di dalam rumah Allah ini. Allah pilih pula masa kita untuk kita berada di tempat-tempat yang terbaik. Disebutkan bahawa di antara tempat yang terbaik di atas muka bumi ini adalah masjid ataupun musalla yang menjadi tempat sujud manusia kepada Rabbnya. Alhamdulillah, walaupun apa jua keadaan, hati kita senantiasa terpaut ke atas kelazatan dalam beribadah sehingga mendatangkan perasaan ingin hadir ke masjid setiap kali Bilal melaungkan hayya 'alas salah. Itu satu nikmat yang cukup besar yang bukan saja kita dapat merasainya di dunia, tetapi kita akan mendapat balasannya di akhirat kelak dengan Allah meletakkan kita sebaris dengan para salihin dan siddiqin, insya-Allah. Selawat dan salam terhadap junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda yang membawa agama Islam, dan kita menyaksikan disebut dalam hadis di lembah Urainah ketika Nabi bertanya, nashhadu anna hadzal yaum qad balagta risalah. Nabi bertanya kepada hadirin pada ketika itu di lembah Urainah, bersaksikah kamu semua bahawa aku telah menyampaikan risalah? Maka secara serentak ramai-ramai para sahabat menyebut, nashhadu annaka ya Rasulullah qad balaghta risalah. Sesungguhnya engkau telah menyampaikan risalah kenabian. Wa adaita amanah, dan engkau telah menunaikan amanah yang dipikulkan di atas bahu untuk menyampaikan Islam kepada seluruh alam. Wa nasahta ummah, dan engkau memperuntukkan masa yang begitu banyak untuk memberi nasihat dan mengislahkan ummah, sehingga ummah Islam pada ketika itu daripada orang Arab yang tidak mengetahui apa-apa menjadi manusia yang terbaik sehingga dikagumi oleh kuasa besar pada ketika itu, yaitu Rom dan Parsi. InsyaAllah mudah-mudahan zaman kita ini juga kita dapat membangkitkan kembali izzah agama kita sehingga dikagumi oleh dua kuasa besar yang ada pada ketika ini, insya-Allah wa tabarakallah. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah,
kita meneruskan program kuliah kita, walaupun kita tahu PKPB telah mula nak dikokosakan pada malam ini, tetapi berita baiknya untuk masjid setakat ini belum ada apa-apa lagi arahan penutupannya. Jadi kita berdoa pada Allah lah, semoga kita tidak dibenarkan keluar daerah, kita dibenarkan keluar 2 orang sahaja ke mana-mana pasar, keluar untuk membeli barang keperluan, tapi tidaklah sampai kita dihalang untuk mendatangi masjid seperti mana yang kita buat selalu. InsyaAllah mudah-mudahan kita bakal berdoa supaya institusi masjid dan surau kita dapat diteruskan seperti biasa, insyaAllah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada malam ini kita menyambung perbincangan kita dalam kitab kita Terhumban ke Kawah Neraka. Kita berada di muka surat 38, zalim terhadap diri sendiri. Kan? Wa man zalama nafsi fasawfa nu'tihi ajran kabira. Barang siapa yang menzalimi dirinya sendiri, maka bersedialah untuk menerima satu balasan yang maha besar. Ini kezaliman ini berlaku terhadap diri sendiri. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum. Baik, kata pengarang kita, orang yang mengaku beriman kepada Allah tetapi berbuat zalim akan sukar mengelakkan diri daripada situasi sedemikian. Yang pertama sekali, kita beriman kepada Allah. Sebab itu dalam kategori kita manusia orang Islam ni, dia banyak, dia ada 7 kategori. Yang paling lekeh muslimun. Tapi alhamdulillah muslimun itu pun masuk juga, muslimin itu pun masuk juga dalam doa. Muslimin ini apa? Hanya sekadar menjadi orang Islam, tapi sifat dia, maklumat dia tentang Islam tak ada langsung. Ini kategori paling rendah sekali, iaitu sekadar menjadi orang Islam. Kerana apa? Mungkin dia lahir dalam keluarga Islam, mungkin dia berada dalam suasana masyarakat Islam, ataupun yang keturunan dia memang keturunan berasal daripada Islam. Tapi kalau tanya bab Islam, tak usah duk tanyalah, memang tak tahu apa langsung. Kan? Memang maklumat tentang Islam kosong, zero. Maka itu dikatakan kategori muslimun. Tapi alhamdulillah, selagi dia berada dalam syahadah, selagi dia tidak kufur, selagi dia tak mengingkari solat, dia cuma malas nak buat tapi dia tak mengingkari, dia kata aku percaya solat ni kena buat tapi aku malas, dia tetap lagi masih lagi berada di dalam doa orang-orang yang beriman. Bila kita menyebut Allahumma ighfir lana zunubana waliwalidina warhamhum kama rabbawna sighara wali jami'il muslimin. Wali jami'il muslimin wal muslimat. Muslim lelaki dan muslim perempuan masuk juga dia. Maknanya kadang-kadang kehidupan kita ini bahagia berkat bukan kerana kita, tapi kerana doa orang lain pada kita, khususnya mereka yang dimakbulkan oleh Allah. Itu kategori paling rendah. Disebutkan. Kemudian yang kedua, dia naik sikit, mukminin, orang yang beriman, dia buatlah benda-benda yang wajib, kan? Kemudian dia pergi kepada abidin, kemudian dia pergi salihin, salihin dulu, lepas tu abidin, last sekali mukhlisin dan muqarrabin. Ini yang paling hampir, yang paling terbaik dari sudut kehidupan dalam saksiah manusia itu, iaitu muqarrabin, orang yang hampir dengan Allah. Apa-apa berlaku, dia rujuk ke Allah. Musibah ke, kebaikan ke, Allah lah menjadi tempat untuk dia menyebutnya. Ya? Alhamdulillah, ini tak lekang di tangan, tak lekang di mulut dia, walaupun dia menimpa musibah. Ini orang yang hebat. Jadi dia kata di sini, orang yang beriman kepada Allah tetapi berbuat zalim akan sukar mengelakkan diri daripada situasi demikian. Zalim ialah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Zalim ialah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Adil pula bermaksud meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sebab itu adil ini bukan bermaksud sama banyak. Kan? Adil ni bukan kata 50 itu adil. Bukan. Adil dari sudut bahasa mungkin sama banyak, tapi dari sudut istilah agama, adil ialah meletakkan pada sesuatu pada tempatnya.
Kan? Orang berpoligami, kahwin 2. Si bini pertama anak 7 orang. Bini kedua anak baru 2 orang. Takkan nak bagi seorang 1,000? Adil ustaz, 1,000 seorang. Kan? Kalau dia mampu tak ada masalah lah. Sepatutnya dia bagi berdasarkan keadilan. Oleh kerana yang ni 7 orang, 7 mulut nak disuap, maka banyak kalau sikit dia bagi. Ni hanya 2 mulut saja nak disuap, maka mungkin kurang sikit, barulah adil. Ini dia letak sama banyak, hak si kawan ni enjoy ya, kan? Sebab dia baru 2, hak kawan ni dah 8 mulut. Nak enjoy apa 1,000 pun tak cukup. Jadi dia merasakan adil. Jadi adil ini ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sebab itu dalam bab kalau bertembung di antara kepentingan dunia dan akhirat, kita tak boleh kata kita kena seimbang lah ustaz, dunia dengan akhirat. Tak, adil ataupun kebijaksanaan yang sebenar ialah kita melebihi akhirat. Sebab apa kita tak boleh lebih dunia? Sebab akhirat tempat untuk kita menuju. Kan? Macam hari ni kita simpan duit. Apa tujuan kita simpan duit? Untuk menuju masa depan, masa pencen, nanti nak pakai duit. So kita pentingkan akhirat untuk mendapatkan maklumat, mendapatkan bekalan supaya kita dapat hidup dengan aman di negara akhirat ataupun di negeri akhirat, yang mana pada ketika itu tidak ada sebarang bantuan yang kita dapat selain daripada amal ibadat yang kita buat. Kan? Sebab itulah adil. Orang yang bijak bukan dia menyeimbangkan dunia dan akhirat. Orang yang bijak ialah dia melebihi akhirat. Wa batari fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, itu bukan maknanya seimbang, maknanya melebihi akhirat berbanding dengan dunia. Apa sebab? Karena dunia tempat untuk kita tinggalkan dan akhirat untuk kita tinggal selama-lamanya. Baik, zalim terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu zalim terhadap diri sendiri dan zalim terhadap orang lain. Zalim ini terbahagi kepada diri sendiri dan juga orang lain. Kadang-kadang kita tengok kenapa kitab kita sebut zalim kepada diri sendiri. Tuan-tuan rujuk dalam kitab Penawar Bagi Hati, bab yang pertama pada menyatakan faedah mata. Allah jadikan mata ini untuk 2 bangsa kegunaan dia, bangsa dunia dan bangsa akhirat. Kitab kuning tu saya mengajar di 6 masjid, 6 tempat kitab kuning tu sampai boleh hafal. Dia punya duk bayang baris-baris dia kat mana, 6 tempat saya mengajar kan. Jadi dia kata bangsa dunia ialah mata ini dijadikan untuk kita memerhatikan kejadian alam. Tetapi mata yang kita tengok kejadian-kejadian alam ini tidak akan mendatang pahala kepada mata tersebut. Maknanya mata yang kita Allah anugerah ni, kita zalimkan dia. Kita tak jadikan mata ini untuk mendapat habuan akhirat. Kerana bila kita tengok sesuatu perbuatan, kita tengok sesuatu, kita tak relatedkan, tak direlatekan, ittisal, tak disambungkan kepada 3 benda, kata pengarang kitab Penawar Bagi Hati. Kalau kita nak mata kita ini, kita tak zalimkan dia, supaya mata kita ni bila kita melihat sahaja, maka kita dapat pahala bangsa akhirat. Apa dia? Yang pertama, bila kita melihat kejadian Allah, janganlah hendaklah kita meyakini bahawa setiap kejadian ini menunjukkan wujudnya Allah Ta'ala. Itu yang pertama disebut dalam kitab. Wujudnya Allah Ta'ala ini membuktikan bahawa alam ini bergerak. Tengok bulan, tengok bintang, tengok matahari, tengok siang dan malam, perganti siang dan malam. Kita relatekan apa yang aku tengok ini menyebabkan wujudnya kekaguman kita dan keyakinan kita kepada Allah Jalla wa Ala itu wujud. Ada. Baru kita dapat. Yang kedua, kata pengarang kitab itu, bila kita tengok sesuatu kejadian, kita tengok bulan, kita tengok bintang, kita tengok diri kita, kan? Sebab mata ini satu panca indera yang sangat penting, kan? Kita tengok diri kita. Allah kadang-kadang dia pedli kat kita, wa fi anfusikum afala tubsirun, dia kata, pada diri kamu tak pernah perhati ke? Pada diri kamu tak pernah perhati macam mana tangan kita boleh bergerak, macam mana mata kita boleh berkelip. Cuba kita tahan jangan berkelip sejam, macam game macam tu kan, tak boleh.
Tapi Allah bagi nikmat berkelip tu, Allahu Akbar wa tabarakallah. Satu nikmat. Jadi kita relatekan apa yang kita lihat, yang kedua dengan keesaan Allah. Sebab apa? Kita pastikan bahawa kejadian yang berlaku, pertukaran siang dan malam, bulan hadir, matahari turun, matahari naik, bulan turun. Berlakunya itu kerana hanya ada satu zat Tuhan yang mengaturnya. Kalau ada 2 dan 3, 4, 5 dan sebagainya, pakat berebut nak naik belakang dan akhirnya memberi kemusnahan kepada alam. Tengok bintang, kan? Kita tengok bulan. Bintang, tuan-tuan, bintang yang Allah jadikan, bintang. Kan? An-nujum. Sebab tu dia panggil Tok Nujum. Kan? Kaji bintang. Ingat zaman-zaman saya dulu, kalau buka surat khabar, tengok bahagian bintang. Saya Gemini, bintang Gemini. Tengok apa jadi hari ini, kan? Kenapa? Kita ambil ilmu Yunani yang mana melihat bintang itu. Tapi kalau kita tengok bintang itu, kita kaitkan dengan keesaan Allah, maka mata kita ni boleh menjadi saksi kita di akhirat. Tapi hari ini kita kadang tengok bintang, kita tengok macam tu saja. Tak peduli. Maka kita telah menzalimi panca indera mata yang Allah bagi pada kita tu. Yang ketiga disebutkan bahawa mesti dikaitkan apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, apa yang kita dengar, dikaitkan dengan kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah. Sebab itu dalam surah Al-Ghashiyah, kan, Allah tanya kita, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kamu tak tengokkah bagaimana ibil, unta itu aku jadikan? Pasal apa Allah gunakan unta? Kerana unta merupakan kenderaan mewah bagi masyarakat Arab pada ketika itu. Zaman lah ni mungkin kereta lah kot, kan, kereta besar. Kan, kalau taraf-taraf saya ni, mungkin kereta-kereta apa tu, Proton ke apa sebagainya, yang rasa mewah dah. X50 ke X70 ke, sekarang ni tengah orang duk sembang pasal dia, kan. Unta, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Orang Arab hari-hari naik unta, minum susu unta, sembelih makan daging unta. Tak pernahkah Allah kata kamu fikir macam mana unta aku jadikan? Di antaranya kelebihan unta, dia tak minum 3-4 hari pun dia boleh tahan dengan keadaan padang pasir. Bahkan bulu matanya ni ada macam satu wiper penapis yang boleh menyebabkan ribut pasir tak boleh masuk dalam mata dia. Kajian tentang unta itu telah menunjukkan bahawa kekuasaan Allah. Kemudian Allah tanya lagi, wa ilas samai kaifa rufi'at, dan langit yang aku tinggikan. Langit, lepas tu tinggi, Allah hias pula di dada langit itu dengan bulan dan juga bintang. Kita tengok bulan dan bintang, teringat filem lagu Piramli, kan, bagai bulan di pagar bintang. Itu je yang kita ingat. Sedangkan orang yang mengaji ilmu falak, dia tengok bulan, dia tengok bintang, dia telah mendapat ilmu di situ. Hari ini kita tengok, tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa tu, bulan dan bintang yang kita tengok ni, kita hanya sekadar mengkagumi dia sahaja, tapi kita tak pernah relatekan dengan kekuasaan Allah. Ni bintang ni, tuan-tuan, ada 3 kegunaan kejadian dia. 3 bintang ni, selain pada yang kita duk nampak sebagai penghias dada malam, tapi dia ada 2 lagi kegunaan dia. Yang pertama, bintang ini merupakan panduan kepada musafir. Orang Arab dulu kalau nak musafir mana-mana, bintanglah menjadi panduan dia. Hari ini sampai kelar kita menggunakan bintang sebagai panduan kita, iaitu rujum ataupun nujum, ramalan bintang tu. Ya, ramalan bintang yang saya kata Sagittarius, Sensor, apa lagi Gemini. Dulu asal khabar dulu adalah, saya ingat dulu kalau buka surat khabar, cari itu dulu. Nombor 2, cari ramalan bintang, nak tengok hari ni kita dapat apa, nasib baik ke nasib tak baik. Yang kedua, tengok nombor ekor. Kan, kalau dulu surat khabar lah, tak tahulah, lama tak baca surat khabar, ada kata tak ada, wallahu alam. Kan, dulu memang ada. Asal buka surat khabar, berebut cari hak tu dulu. Kan. Kalau orang perempuan, dia cari apa, tuan-tuan? Celah-celah kehidupan tu, panca indera tu kan, hak kecil tu,
Kalau hari Ahad dia ada satu panca indera tu yang kecil tu, dia akan baca di celah-celah kehidupan. Lepas tu nak tidur malam siaplah kita dengar. Macam-macam dia punya ulasan. Kan? Itu berlaku dululah zaman surat khabar utusan Malaysia dengan utusan Melayu dululah. Lah ni wallahu alam lah, saya pun tak tahu lah. Okey, baik. Yang kedua iaitu sebagai panduan kepada orang musafir. Yang ketiga, bintang ini ialah untuk merejam syaitan. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Kami jadikan dia bintang ini untuk merejam syaitan. Kerana syaitan ini sebelum zaman Nabi, syaitan dan jin dia boleh naik ke langit dan dia mencuri percakapan dan perbualan para malaikat. Jadi malaikat menceritakan tentang kejadian kedatangan Nabi dan Rasul akan datang, mereka pun dengar. Malaikat bercerita tentang nasib seseorang manusia, mereka ambil dengar. Dia buat turun, dia pergi ke tukang sihir, dia bawa ke tukang sihir, dia cerita kepada tukang sihir tentang ramalan tersebut. Sebab tu tukang sihir dia meramalkan tepat, kerana dia mendapat perkhabaran yang tepat daripada jin dan syaitan yang naik ke langit sebelum kelahiran Nabi. Jadi sebab tu kita tengok dalam peristiwa tukang sihir Fir'aun, kenapa mereka mudah tunduk kepada Nabi Musa, kan? Waqa'u lahu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Kan? Maka tunduklah mereka itu sujud dan mereka itu beriman dengan Tuhan sekalian alam, yakni Tuhan Harun, Rabbi Musa wa Harun, Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Kenapa? Kerana ahli sihir dah tahu Nabi Musa ini bukan ahli sihir, kerana dia telah dikhabarkan oleh jin yang menjadi belaan dia tu. Tapi bila Nabi dilahirkan saja, maka malaikat akan menjaga pintu-pintu langit. Pintu langit malaikat jaga, tak boleh naik dah. Jadi jin-jin dengan syaitan tadi tak dapat dah perkhabaran tentang perkara gaib. Habis, tak boleh dah. Kalau dia bagi tahu kat kita, dia pun penipu macam kita, main agak-agak je. Kan? Kalau ngam lah, tak ngam habis. Dia pun main agak. Kenapa? Siapa yang cuba nak melintasi langit, maka Allah dengan pengawal dia oleh malaikat itu akan merejam dia dengan bintang. Itu bintang tu. Tu kadang-kadang kita tengok meteor, taik bintang, kita nampak kan? Saintis kata taik bintang. Tapi kalau kita tanya orang dulu-dulu, dia kata itulah keadaan ketika bintang digunakan untuk merejam jin dan syaitan yang cuba juga, gagah juga tak boleh naik pun, dia nak naik juga. Dia nak masuk juga ke pintu langit. Sebab tu kita tengok perangai jin dengan syaitan ni macam kita, kan? Hak tak bagi tu dia pulun, kan? Hak bagi dia tak mau. Tak percaya tuan-tuan, tunggu masjid kita kena tutup. Nauzubillah lah, bukan kita minta tutup. Kalau kita tunggu masjid kita kena tutup, sekali dia mesej kat pengusi. Ni apa ni, kami nak sembahyang pun tak boleh ni. Kenapa halang kami beribadat? Tapi waktu buka, haram, muka pun tak nampak kan? Itu perangai kita lah. Sama dengan perangai dengan jin dengan syaitan tadi. Orang tak bagi, itulah dia pulun nak naik kan. Dia nak naik. Bila naik kena rejam dengan bintang. Baik. Contoh melakukan kezaliman terhadap diri sendiri ialah tidak bersedekah ketika ada harta. Ni, tidak bersedekah ketika ada harta. Dan kemampuan untuk bersedekah. Kita sedekah ni biasanya waktu-waktu kita tak mau. Kehendak kita masih belum dipenuhi, waktu itulah kita tak bersedekah. Sebab itu sedekah yang terbaik ialah ketika kita menyayangi harta tersebut. Lan tanal birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Tidak akan mencapai darjat kebaikan pada sedekah engkau itu, pada kehidupan engkau itu, pada ibadat engkau itu, hingga engkau beri sedekah, mendermakan ketika kamu mempunyai perasaan kasih sayang. Ketika kita rasa sayang, kita sedekah pada waktu itu yang terbaik. Tapi waktu dah teruk dah, hujung-hujung dah, harta pun buat tak nampak dah, kenapa terlalu uzur dah, waktu tu baru kita sedekah. Bukan tak ada pahala tuan-tuan, ada juga, tapi dia punya kualiti dia sikit. Sebab itu kita tengok tuan-tuan, Saidina Umar, dia bila dia jadi presiden ataupun jadi khalifah, siapa nak jumpa dia akan utamakan siapa yang masuk Islam dulu. Dia bukan ambil orang kaya ataupun orang miskin. Dia orang kaya ataupun orang bangsawan, dia akan ambil siapa dulu masuk Islam.
Satu hari Abu Sufyan dengan Amr bin As, Suhail bin Amr, dua orang nak mengadu pasal tanah, pergi jumpa Sayyidina Umar. Duduklah menunggu giliran, sementara nak tunggu dia punya PA mari panggil. Tengok-tengok orang ni mari belakang masuk dulu. Lalu Abu Sufyan ni dia walaupun dia Islam ni kalau diikut sejarah Abu Sufyan ni dia Islam kerana terpaksa. Nah kan. Dia besar juga jasa dia, tapi kita cerita asal dia Islam kerana terpaksa. Tuan-tuan ingat tak ketika pembukaan kota Mekah dia tak lari ke mana dah? Habislah aku, dia kata, Nabi akan bunuh aku lah, dia kata kat Hindun isteri dia kan. Habislah aku tak boleh buat apa dah. Hindun kata, apa abang masuk Islam, dia kata. Ayat dia senang je, apa abang masuk Islam. Nabi itu pemaaf, dia kata. Lalu dia pun masuk Islam. Jadi bila dia dalam Islam, sifat jahiliah dia tu masih ada. Sifat kebangsawanan dia tu masih ada. Lalu bila dia duduk di tunggu giliran tu, Sayyidina Umar tak panggil dia, dia jadi perenguh, dia marah, dia keluar. Bila keluar dia cakap, kita ni bangsawan, orang keturunan mulia bangsa Quraisy. Pasal apa Umar panggil orang miskin? Kata Suhail, kata sebenarnya Umar mengutamakan siapa yang paling awal masuk Islam. Kerana orang yang awal masuk Islam itulah benar-benar teruji keimanan dia. Kerana Islam tu peringkat awal. Kan? Masuk Islam di hujung-hujung ketika Islam sudah menang itu menunjukkan bahawa dia punya kualiti Islam dia tu dah tak berapa nak kukuh seperti mana orang yang mula-mula masuk Islam, zaman Islam mula-mula nak berkembang. Sebab tu kita tengok tuan-tuan, apabila zaman Sayyidina Osman ketika buruh pemberontak kepung Sayyidina Osman, sahabat tak ada. Sahabat seorang pun tak terlibat dalam kisah pengepungan Sayyidina Osman tu. Ada yang pergi umrah, ada yang pergi haji, yang tinggal beberapa orang je, tapi mereka tak terlibat. Yang duk kepung ni, yang duk marah kat Sayyidina Osman ni, geng-geng yang tidak mendapat didikan langsung daripada Rasulullah. Mereka ni duk di Mesir, duk di Iraq jauh. Lepas tu perangai mereka lain sikit. Mereka Islam waktu Islam dah kuat dah. Jadi kualiti Islam tu agak rapuh. Lalu dia tak puas hati dengan Sayyidina Osman, dia kepung Sayyidina Osman, akhirnya mereka lah di antara pemberontak itu yang membunuh Sayyidina Osman. Maknanya kualiti Islam kita tu diambil kira kalau kita paling awal. Sebab tu nak jadi imam ni tuan-tuan, jadi imam kan. Nabi sebut dalam hadis dia jadi imam, yang pertama orang yang awal masuk Islam. Yang kedua orang yang awal hijrah, kemudian dikira orang yang paling membaca paling hafaz Al-Quran, kemudian sunnah. Akhirnya sekali barulah orang yang dah kahwin, kan? Dikira orang yang terawal. Maknanya kalau kita nak bersedekah, kalau kita dapat gunakan masa kita duk sayang ke harta itu adalah yang terbaik. Sebab itu kita kena ingat Nabi selalu sebut yuhibbunan nasa salasa wa yansawna salasa. Manusia ini suka kepada 3 perkara, tapi dia suka lupa kepada 3 perkara. Kita tengok sama-sama. Yang pertama Nabi kata yuhibbul qusur wa yansawnal kubur. Ini perangai kita lah. Yuhibbul qusur wa yansawnal kubur. Suka kepada qusur, istana-istana, rumah-rumah besar. Kan? Kata Piramli apa? Stable, ladang lumba kuda, harta-harta di luar negara, dalam negara kan. Gostan, Afghanistan, setan, negeri setan, segala-gala macam kan. Yuhibbul qusur wa yansawnal kubur. Ini sikap kita. Padahal hang kaya ke, hang marilah daripada keturunan mulia macam mana pun, kubur hang tetap je 7 kaki dalam, 3 kaki lebar. Panjang pun 7 kaki, yang macam Aziz Sata Qatar kat Sudin kan. Tuan-tuan ingat tak cerita Piramli tu kan? Lepas mereka bising pasal India bergaduh tu, dia balik-balik masuk bilik, dia kata, Sudin, hang rumah yang kata kita nak sewa tu ada tak lagi? Saya kalau tengok cerita tu saya gelak kan. Ada tak lagi, dia kata. Rumah yang mana yang 3 bilik kita nak sewa tu? Dia kata, ada, kalau tanya ada lah. Luas tak? Luas tu taklah berapa luas, dia kata Sudin kata kan. Lebarnya 3 kaki, dia kata. Panjangnya 7 kaki kan. Dalamnya 7 kaki. Ya kan, bagus, luas juga tu. Rumah si ada dalam lagi. Dia pula fikir dah, rumah apa si ada dalam kan. Itu kubur, dia kata, tempat kau nak mati kan. Jadi cerita tuan-tuan, marilah dari bangsa macam mana pun, rumah kita yang terakhir tetap itu.
Belum pernah kita jumpa dalam sejarah, oleh kerana rumah dia besar di dunia, kubur dia pun besar macam rumah dia juga. Tak ada, kan? Pihak jawatankuasa jaga kubur dia takkan bagi buat banyak besar-besar rumah dia. Kan? Rumah kubur dia tak bagi besar-besar. Sebab apa? Takut makan hak orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi kata yuhibbul khalq wa yansawnal khaliq. Sukakan kepada pencipta, sukakan kepada yang dicipta. Maknanya makhluk. Kan? Kita orang lelaki dapat bini lawa, Allah lawanya, tapi kita lupa bagaimana Allah menciptakan isteri kita tu, kan. Dapat anak, tengok alam sekitar punya lawa, kita lupa nak sebut alhamdulillah ataupun subhanallah. Paling-paling wow, amazing. Kan, cakap orang putih lagi, kita terkejut kerana lawa. Kita lupa, kita suka kepada makhluk khalq yang dicipta, wa yang saunal khaliq, kita lupa kepada si pencipta itu. Jarang kita menyebut subhanallah, kan? Tengok bintang, tengok bulan, tengok pelangi. Paling-paling bila tengok pelangi, pesan ke anak jangan tunjuk dengan tangan. Nanti kudung jari, kan? Tak kena mengenal langsung, kan? Orang tua-tua pula kata kalau dah tertunjuk, macam mana? Isap jari itu, kalau tidak nanti kudung jari itu. Hak tu pula diajar kita. Tak pernah kita kata ini pelangi ini Allah Ta'ala jadikan, tengok dia punya warna, biasan dia, airnya, dia mengeduk air. Tak pernah kita ajar. Kita kata jangan tunjuk, cari kudung jari. Kita ajar anak kita macam tu, kan. Kita lupa. Dan yang ketiga, yuhibbul hayah wa yansawnal maut. Yang ketiga, kita suka kepada kehidupan tapi kita lupa kepada kematian. Kita suka. Hari ini berapa ramai daripada kita, termasuklah saya, rancang kehidupan kita di dunia. Pencen nak buat apa, duit nak buat apa, kita rancang. Kita menyusun kehidupan kita di dunia, tapi tak pernah kita susun kehidupan kita di akhirat. Aku masuk kubur besok, aku nak rehat banyak-banyak, aku tak mau fikir panjang-panjang lah masuk kubur, aku nak tidur aja. Tak pernah kita buat macam tu. Yang paling buat kita buat, ini ada 5 tahun lagi kerja, habis kerja, rancang, pi dapat duit gratuity, pi melancong dulu, pi jalan sana sini dulu, lepas tu baru masjid mengaji. Kan? Tuk meninggal waktu hari persaraan, kan? Ataupun tak sempat nak bersara pun, habis. Kita tak pernah rancang. Tapi yang kita rancang adalah kehidupan kita di dunia. Berapa ramai yang merancang kehidupannya di akhirat? Nanti nak masuk kubur, nak rehat, nanti malaikat tanya, Quran jadi saksi, malaikat tanya, sedekah jadi saksi, malaikat tanya, mata jadi saksi, malaikat tanya, kaki jadi saksi. Tak pernah pun kita fikir macam tu. Termasuklah saya juga, bukan kata tuan-tuan, kita yang macam tu juga. Tak pernah fikir. Yang duk rancang sekarang duk susun, nak simpan duit macam mana, pencen nak buat apa dunia, semua dunia. Kan? Betul kata Nabi, yuhibbunal hayah, kita sukakan kepada kehidupan, wa yansawnal akhirah, kita lupa negeri akhirat. Padahal itulah negeri kita yang sebenar, yang kita akan kembali. Baik, diedarkan tabung masjid. Ni kata pengarang kita lah. Diedarkan tabung masjid selesai solat Jumaat, tapi sengaja buat-buat tidur. Kan? Dan bila tabung lintah dan lena. Kan? Tak tahulah dia punya penyakit apa, kan. Buat-buat tidur, kata pengarang. Bukan saya kata, tuan-tuan, ni pengarang ni kata. Tu pun kadang-kadang ada yang hebat sikit, advance sikit, tabung lalu senyum je. Kenapa tak masuk duit? Senyumkan tu sedekah, dia kata. Kan? Bukan orang nak pakai sedekah duk senyum tu, orang nak pakai duit untuk pengurusan masjid, kan. Tapi dia kata apa? Senyumkan sedekah, kan. Hak tidur dengan hak senyum, hak mana lebih baik, tuan-tuan? Pada pandangan saya dua-dua tak baik, kan. Semua nak mengelak semua tu. Orang perempuan yang mempunyai tudung, orang perempuan yang mempunyai tudung untuk dipakai, tetapi memilih untuk meletakkan tudung di atas rak televisyen sebagai alas. Zaman dulu-dulu berlaku, ya, betul. Kan? Zaman kursi rotan, tuan-tuan ingatlah kursi rotan tu. Sofa hak jenis balut dengan plastik apa tu yang warna biru putih tu, kan. Waktu tu sofa ada alas, TV hak jenis TV zaman dulu, TV hak jenis gemuk-gemuk tu. Ni dak dah lah, kan. Hak TV jenis National Quintric,
kan, Toshiba, zaman-zaman hak kena pusing tu kan. Hak tu waktu tu bila tak pakai aja kita akan ambil dia punya pelapik tudung dia, tutup dia. Tapi tuan punya TV belum tentu bertudung kan. Zaman-zaman tu lah, zaman-zaman 70-an tu kan. Masa tu macam mana nak bertudung, baju kebaya. Ustazah saya pun masa saya sekolah rendah, ustazah hanya pakai scarf je kan. Pakai scarf, lepas tu pakai maxi, pakai apa? Maxi labuh tu, labuh sikit pada lutut. Kurang sikit pada orang cikgu-cikgu lainnya kan. Tak ada lah nak bertudung pada zaman-zaman tu. Saya sendiri pun pakai seluar pendek pergi sekolah masa tu, sekolah rendah kan. Bawa beg peti kan. Zaman saya bawa beg peti. Masa tu tengah top beg peti tu. Oh, tak apa dapat beg peti tu waktu tu. Kaya lah kan. Beg peti. Lepas tu daripada beg peti tu baru ubah kepada beg yang sangkut kat dahi ni, buh kat belakang kan. Zaman-zaman tu kan. Jadi dia kata di sini orang perempuan yang mempunyai tudung tetapi memilih untuk meletakkan tudung di atas rak televisyen sebagai alas, dan banyak lagi contoh yang lain. Allah berfirman, yauma yaghshahumul azabu min fawqihim wa min tahti arjulihim dzuqu ma kuntum ta'malun. Pada hari itu menyelubungi mereka, pada hari azab itu menyelubungi mereka dari sebelah atas mereka dan dari bawah kaki mereka, dan malaikat yang melakukannya akan berkata kepada mereka, rasailah kamu balasan apa yang telah kamu kerjakan. Tuan-tuan ingat tak? Kita juga kan yang kita dah belajar lepas tu, waktu kita berbaris mahsyar tu, kita dengar dentuman bunyi, kita dengar bunyi api neraka, pakat lari belakang. Ni ada yang sebelum kita dah bincang dah. Kan pakat lari takut. Lalu malaikat kepung orang yang lari tu, tak boleh lari ke mana? Letak balik di barisan untuk ke mahsyar tu. Jadi maknanya pada hari itu malaikat kata apa? Rasailah kamu balasan apa yang telah kamu kerjakan. Kerjakan di mana? Masa di atas dunia. Mata atas dunia. Bila di atas dunia dia buat sesuatu benda, maka rasailah. Sebab itu kita baca surah Yasin tuan-tuan. Kita tiap-tiap malam baca Yasin. Malam Jumaat ada kematian kita baca Yasin. Kadang-kadang orang jemput baca Yasin. Kita kena ambil tafahum sikit lah. Kita kena ambil tadabur sikit surah Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini ya Allah, kami tutupkan mulut kami. Allah, kamu tutupkan mulut kami. Wa tashhadu arjuna wa tukallimuna aydihim, kami beri percakapan kepada tangan kami kan. Wa tashhadu arjuluhum, dan diberi saksi akan kaki kami, bima kanu yaksibun, apa yang kami buat atas dunia ini. Cuba tuan-tuan baca, lepas tu tuan berhenti sejenak, jangan sambung lagi, menun sekejap. Allahu akbar, apa aku buat atas dunia ni. Pada masa tu tuan-tuan, dia akan mari satu zuk, satu perasaan dalam jiwa kita. Jangan kita al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun walau nasya'u latamasna. Apa pun tak ada kan. Tapi kalau tuan-tuan baca kan, tuan-tuan dapat maksud dia, menung sejenak. Mari hadirkan, mari perasaan ketakutan tu, kegerunan itu, baru dia akan rasa sebab dada kita. Inilah dia panggil tadabbur Al-Quran. Kalau kita dok baca Yasin ni berpuluh tahun dah, daripada kecil sampai ke besar kan, Yasin, tapi kadang-kadang kita tak dapat nak merasai zuk surah Yasin itu. Nikmat membaca Yasin itu tak ada, hanya sekadar lepas baca habis. Masa duk baca pun duk terbayang, ayam masak merah dah siap dah ni kan. Tengah duk baca Yasin pun duk terbayang lagi kita punya kenduri rumah tu kan. Ini rumah orang kaya ni, ini bukan alang-alang ni kan. Tak ada langsung perasaan kita. Tuan-tuan nak dapat dia kena buat macam tu. Baca, lepas tu tuan-tuan tengok dia punya erti, hadirkan dalam hati seketika. Sebab tu waktu kita berdoa tuan-tuan, ada doa-doa yang menyentap jiwa kita, kita jangan teruskan dulu. Tarik nafas pelan, tenang. Tuan-tuan hadirkan satu perasaan. Waktu itu mesti kita akan menangis. Waktu itu kita ke jantung kita akan berdegup. Kita rasa dia punya ijaz Al-Quran itu, ayat Al-Quran kita rasa. Tapi kalau kita baca straight je, kita takkan dapat dia punya artinya. Kecuali kalau kita memahami sepenuhnya. Sebab tu bila saya baca
Allahumma khtin lana bihusnil khatimah. Ya Allah, engkau tamatkanlah hidup aku ini dengan tamat yang baik. Wala takhtim alaina ya Allah. Kita stop situ. Janganlah engkau tamatkan, jangan engkau habiskan bisu'il khatimah, dengan kesudahan yang tidak baik. Di hadir perasaan kalau aku mati tengah buat maksiat, kalau aku mati dalam keadaan tidak bersedia, aku mati dalam keadaan leka dengan ayat-ayat Allah. Kita hadir itu baru kita satu perasaan untuk ketakutan kita melakukan maksiat di atas dunia ini. Kalau tidak, dia hanya sekadar doa rutin harian sahaja. Kan? Saya pernah muslimat di satu tempat. Saya baca Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Saya pun terjemahkan makna dia satu. La ustaz hak tu kan makna dia. Saya dah baca sama ni tak tahu pun itu makna dia. Tu dia kan. Sampai tara tu tak tahu makna. Nasib baiklah si suami ni bagus. Kalau suami ni jenis ni sikit mengelak sikit, Allahumma zawwajna marratan ukhra. Amin. Ya kat belakang tu kan. Allahumma zawwajni marratan ukhra. Amin. Kan. Apa maksud dia? Ya Allah, kahwinkanlah aku seorang lagi. Amin. Oh, lega kan. Tak faham kan. Kita kena faham juga supaya dapat sikitlah maklumat-maklumat tentang tadabbur Al-Quran ini. Baik. Saya sambung sikit lagi tuan-tuan. Apa yang telah dikerjakan dahulu semasa hidup. Tak payah kita tunggu mati tuan-tuan. Waktu kita sakit pun kita boleh dah imagine balik, bayangkan balik apa yang kita buat masa sihat. Mati memang kita tak ada nak fikir dah. Kita tak payah tunggu sakit teruk. Kita hanya diuzurkan untuk datang sembahyang pun sudahlah. Biasa kita mari masjid, biasa kita mari mengaji, tiba-tiba datang keuzuran, kena stroke katakan, tak dapat mari ke masjid. Waktu duk atas katil tu, kita akan hadirkan dalam diri kita apa yang telah dikerjakan dahulu semasa hidup. Kalau ini masa hidup, kita bayangkan apa yang dikerjakan oleh aku ketika aku sihat. Berapa banyak masa aku pergi ke masjid, berapa banyak masa dihabiskan untuk tempat-tempat yang lain. Masa kita duk terlentang tak katil kena stroke. 2 stroke ke 4 stroke ke tak kira lah kan. Yang penting kita kena stroke tu kita hadirkan perasaan kita. Jangan tunggu mati baru nak ingat. Mati memang tak ingat dah. Waktu tu kita hadir. Kita kena tercocok duri ke apa ke, terus kita hadir. Apalah dosa yang aku buat, apa benda ni kan. Baru dia akan mari keinsafan. Tapi nak tunggu mati dulu pakai dak dah kan. Mati nak kata macam lagi. Dahulu selalu berlagak, merasa diri hebat dari orang lain hingga mengabaikan apa yang sepatutnya dilaksanakan. Maka rasakanlah sekarang akibatnya, balasan atas sikap zalim yang dilakukan dahulu. Zalim kepada diri dia sendiri. Kan Nabi katakan, tidak akan berganjak kaki anak Adam. La yazalu qadamai abdan an bani Adam hatta yus'ala alal arba'. Tidak akan berganjak kaki anak Adam sehingga disoal atas 4 perkara. Di antaranya ialah sehat engkau sebelum datangnya sakit engkau. Ada 4 perkara kan. Antara yang saya sebut satu je lah. Sehat engkau semasa sakit engkau. Sehat buat apa? Sebelum datang kesakitan. Bila sakit, mulalah Allah ustaz, nak pergi ke masjid pun tak boleh ustaz, sakit. Waktu sehat tak nampak juga. Kan? Artinya kita fikir sama-sama supaya masa ni kita dapat kegunakan sebaiknya dan tidaklah kita dicap seperti mana kitab kita ini, iaitu zalim kepada diri kita sendiri, insya-Allah. Baik, kita berhenti setakat ini tuan-tuan. Kita akan sambung setelah dicampakkan ke dalam neraka dan sampai ke dasar neraka pada perjumpaan kita bulan Disember, sekiranya dalam keizinan dan rahmat Allah. Apapun kita tunggulah. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa, kita sambung seperti biasa kuliah kita. Kalau ada arahan yang lain, maka kita tangguhkan dulu. InsyaAllah kalau kita melazimi kuliah, kita melazimi jemaah, kita tak dapat jemaah, kita tetap diberi pahala oleh Allah seperti mana berjemaah juga, insya-Allah. Jangan risau tuan-tuan. Yang penting apa kata ulama, apa kata umara,
kita sama-sama taat. Sami'na wa ata'na. Jangan sami'na wa asaina. Kita dengar dan kita taat. InsyaAllah ada keberkatan dalam ketaatan kita. Baik tuan-tuan, kita bercakap ini, mudah-mudahan Allah SWT berkati kita dan beri kefahaman kepada kita. InsyaAllah kita teruskan dengan sedikit doa selamat. Mudah-mudahan doa kita ini sampai ke sisi Allah Jalla wa'ala. Ila hadin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, summa ila arwahi kafatil minal muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات وإلى صاحب الحاجة وصاحب النية شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدا حمدا شاكرين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم سلطان العظيم وذي المن القديم وذي الوجه الكريم وللكلمات التامة ودعوة المستجابة أنقل الحسن والحسين من أنفس الحق العنقة والنازرين وأن يكال الذين كفروا لو ذكرنك بمصر لما سمعوا ذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين ومستجاب لقمان الحكيم ووارث سليمان داود ذو العرش المجيد. اللهم طول أمورنا وصحح أجسادنا وشتت شمل أعدائنا وتباعد دعوة كلها من بني آدم عليهم السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اللهم اشف مرضانا وصحح أجسادنا وشتت شمل أعدائنا وانصرنا على من عادنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا يا الله هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا مؤسرا إلا يسرته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا سائلا إلا أعطيته ولا بعيدا إلا قربته ولا عدوا إلا خذلته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا عازبا إلا زوجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها يا الله يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزم ومن سيء الأسقام. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والفتن والمهن ما ظهر منها وما بطن في مساجدنا وبيوتنا وقريتنا وبلادنا خاصة وعن كل بلدان عامة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. اللهم بارك في هذا صاحب الطعام وباركهم من الحلال وجنبهم من الحرام وباركهم في الدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.